Okey, kita masuk ke sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, kamu perhatikan ni gambar garam ni. Gambar garam ni sebenarnya merupakan sebatian ion, iaitu ion natrium dengan ion klorida. Jadi dia membentuk natrium klorida lah. Natrium tu bercas positif, manakala klorida itu bercas negatif. Jadi mereka ni mempunyai ikatan ion kan. Antara mereka ni mereka ada ikatan ion. Okey, manakala ais pula dia adalah ikatan kovalen. Ais ni ikatan kovalen antara yang kamu tengok tu lah sebelum ni, iaitu hidrogen dengan oksigen. Dan dia ada persoalan dia. Okey, antara dua ni manakah yang mana dia akan melebur pada suhu bilik? So daripada ikatan-ikatan ni, daripada kamu tengok ni kan, kamu dapat meneka-lah sesuatu ion, sesuatu ikatan ion tu berapa dia punya takat lebur dia. Kalau sesuatu bahan tu dia punya ikatan ionik kan, ikatan ion, adakah suhu takat lebur dia tinggi ataupun suhu takat lebur dia rendah kan? Kalau sesuatu bahan tu mempunyai ikatan kovalen, adakah dia mempunyai kebolehan untuk mengalirkan elektrik. Jadi setiap bahan disebabkan dia mempunyai ikatan antara molekul dia yang lain-lain, dia menyebabkan dia mempunyai sifat kimia masing-masing lah kan. Kalau macam kamu tengok ais, dia melebur pada suhu bilik. Suhu bilik dia dah melebur dah. Sedangkan ion ni kuatnya ikatan antara natrium dengan klorida ni, jadi pada suhu bilik dia masih lagi belum melebur. Okey, kemudian kita pergi kepada eksperimen lah. Mana eksperimen yang mana diajarkan dalam kamu punya silibus, iaitu mengkaji perbezaan sifat sebatian ion dan sifat sebatian kovalen. Jadi saya minta kamu tolong tengok eksperimen ini. Kita akan membincangkan eksperimen. Setiap eksperimen yang kamu ada ni di dalam masa-masa yang lain lah kan. Sebab apa? Kita nak lebih fokus. Okey, tapi brief, saya bagi secara brief lah, kamu dapat tengok. Di sini eksperimen ni dia menguji kekonduksian elektrik sebatian. Maksudnya kita ada sebatian tu sebatian ion, ada tu sebatian kovalen. Kita nak uji mana satu yang boleh menyebabkan mengalirnya elektrik. Adakah sebatian ion ataupun sebatian kovalen yang boleh menyebabkan elektrik mengalir. Kemudian kita tengok juga keterlarutan sebatian di dalam air dan pelarut air. So antara sebatian ion dengan sebatian kovalen, mana satukah yang larut dalam air, mana satukah yang tidak larut dalam air. Kemudian kita tengok juga pada dia punya takat lebur dan takat didih. Antara sebatian ion dengan sebatian kovalen, mana satu yang melebur pada suhu yang rendah ataupun dia melebur pada suhu yang tinggi. Jadi eksperimen ni saya minta kamu tolong juga tengokkan, sebab ia penting lah dalam kamu punya SPM. Kebanyakannya soalan eksperimen ni memang akan keluar. Okey, kita pergi kepada kekonduksian elektrik lah. Macam mana satu eksperimen, dalam eksperimen yang lepas tu dia ada ceritakan antara sebatian kovalen dengan sebatian ionik, yang manakah yang boleh mengalirkan elektrik. Jadi berdasarkan eksperimen 5.1, sebatian ion dan sebatian kovalen mempunyai sifat kekonduksian elektrik yang berbeza. Kamu akan dapati sebatian ion dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal. Tetapi dalam keadaan dia terlebur, dia melebur, dia dalam keadaan cecair, dia boleh mengalirkan elektrik. Contohnya kamu larutkan sodium chloride, larutkan dalam air, kamu akan dapati dia boleh mengalirkan elektrik. Ataupun pepejal, contoh sini dia bagi kamu pepejal sebatian ion. Sebab dalam keadaan pepejal dia tak dapat
Dia tak boleh mengalirkan elektrik sebab apa? Ion tidak dapat bergerak secara bebas kerana telah diikat dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi disebabkan, kita dah belajar sebelum ni, disebabkan contohnya natrium klorida. Natrium positif, klorida tu negatif. Disebabkan dia ni diikat pada kedua-dua ion ni, dia diikat oleh tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Jadi ion tak boleh bergerak, nak mengalirkan elektrik, ion mesti boleh bergerak. Bila mana ion boleh bergerak bebas, barulah elektrik dapat dikonduksikan, barulah elektrik tu dapat dialirkan. Sekiranya ion tak dapat digerakkan disebabkan oleh berada dalam keadaan pepejal, jadi elektrik tak boleh mengalir, sekiranya sesuatu bahan tu, natrium klorida tu dicairkan, dileburkan, berada dalam keadaan cecair, maka ion dapat bergerak secara bebas kerana daya tarikan elektrostatik dapat diatasi. Oleh itu, leburan atau larutan aqueous sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik. Disebabkan apa? Sebab dia boleh bergerak bebas. Ion tu boleh bergerak bebas, barulah dia boleh mengalirkan elektrik. Manakala molekul dalam sebatian kovalen bersifat neutral dan tidak membawa sebarang charge. Oleh itu, sebatian kovalen tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Sama ada dia jadi lebur ke, dia pepejal ke, dia tak boleh mengalirkan elektrik. Sebab apa? Pertama sekali, dia berada dalam keadaan neutral. Dia bukanlah charge negatif, dia bukanlah charge positif. Dia adalah neutral, Bila mana neutral, maka tidak ada pergerakan tidak ada pergerakan ion, tidak ada, orang kata dia punya dia tidak boleh mengalirkan elektrik lah, dia tak boleh konduksikan elektrik. Sebab apa? Dia tu sendiri neutral, dia tidak ada charge. Yang boleh mengalirkan elektrik ni sebab dia bercharge, sebab dia bercharge positif ataupun bercharge negatif.